Ini bab haram bersunyi-sunyian dengan perempuan asing, yakni yang bukan mahram, dan haram masuk menemuinya, yakni secara sunyi. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Jabir, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingat atau ketahuilah, la yabitanna, jangan sekali-kali seseorang bermalam dekat seseorang perempuan yang sudah bersuami, illa an yakuna nakihan, kecuali kalau suaminya ada atau mahramnya ada. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Uqbah bin Amir bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu masuk menemui orang-orang perempuan berkatalah seorang lelaki Ansar, wahai Rasulullah, bagaimana dengan ipar, ataupun bagaimana dengan alhamu? Qala alhamu al-maut. Alhamu itu adalah kematian, ini akibatnya ialah merana. Dengan sanadnya Imam support tu juga Imam Muslim dengan sanadnya satu lagi, support tu juga lafaz hadisnya. Lepas tu Imam Muslim sebut dengan sanadnya riwayat daripada Ibnu Wahab, kata dia, saya dengar Laith bin Sa'ad menjelaskan makna alhamu itu. Alhamu itu ialah saudara suami dan sanak saudara suami yang menyerupainya, anak bapa saudara dan seumpamanya, yang sepupu dan seumpamanya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, dia menceritakan kepada perawi di bawahnya, yaitu Abdurrahman bin Jubair, sesungguhnya ada beberapa orang Bani Hashim telah masuk menemui Asma binti Umais di dalam rumahnya lah. Selepas itu Abu Bakar masuk. Pada ketika itu Asma ini adalah isterinya. Fara'ahum, Abu Bakar nampak mereka itu, yakni beberapa orang lelaki. Fakariha dhalik, dia tidak senang hati dengan kehadiran mereka itu. Dia pun menyebutkan perkara tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil dia berkata, lam ara illa khaira, saya tidak menuduh, saya tidak mengatakan apa-apa yang tidak baik berlaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah membersihkannya, yakni Asma itu, daripada perkara yang tidak baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbarnya, lalu beliau bersabda, jangan sekali-kali seseorang lelaki selepas hari ini masuk menemui seorang perempuan yang ketiadaan suaminya, melainkan ada bersamanya seorang lelaki ataupun dua orang lelaki yang lain. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bahawa Nabi SAW, ini tajuk lain pula, tajuknya menyatakan elok kepada
seseorang yang orang nampak dia bersama-sama dengan seseorang perempuan. Perempuan itu sebenarnya adalah isterinya ataupun mahramnya. Elok dia menceritakan kepada orang yang nampak dia begitu bahawa ini adalah fulanah sekian-sekian perempuan, untuk menghilangkan sangkaan buruk terhadapnya. Itu tajuknya panjang. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bahawa Nabi SAW pernah bersama salah seorang isterinya. Tiba-tiba lalu dekat situ seorang lelaki. Nabi SAW terus memanggilnya. Orang itu pun datang. Baginda menjelaskan, "Hai fulan, ini isteri saya fulanah. Ini isteri saya si fulan." Fulanah lah. Kita fulan, si fulan tu bahasa Melayu tu pun hak Arab juga. Tapi kalau perempuan fulanah. Orang itu berkata, "Wahai Rasulullah, kalaupun saya menyangka tidak baik terhadap orang lain, tidaklah pula saya bersangka begitu terhadap engkau. Tidaklah pula saya menyangka begitu terhadap engkau." Tetapi Rasulullah SAW tetap menjelaskan, sesungguhnya syaitan berlari di dalam tubuh manusia seperti berlarinya darah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ali bin Husain daripada Safiyah binti Huyai, isterinya sendiri, isteri Nabi SAW, katanya, pernah Nabi SAW beriktikaf. Saya pergi kepadanya untuk menziarahinya pada waktu malam. Lepas itu saya bercakap-cakap dengannya, kemudian bangun untuk balik. Beliau pun menghantar saya, yakni sampai keluar masjid, dekat dengan luar tu. Faqama ma'i thumma quntu li'anqalib. Saya pun bangun nak balik lah. Nabi SAW pun bangun untuk menghantar saya, mengiringi saya. Wa kana maskanuha, rumahnya pada ketika itu ialah di rumah Usamah bin Zaid. Yang kemudiannya rumah tu jadi rumah Usamah bin Zaid. Tiba-tiba lalu dua orang Ansar. Bila mereka melihat Nabi SAW, cepat-cepat mereka pergi. Tetapi Nabi SAW terus berkata, "Nanti dulu, tunggu, ala rislikuma, tunggu." Ini sebenarnya Safiyah binti Huyai. Dua orang sahabat itu berkata, "Subhanallah, wahai Rasulullah, yakni takkanlah kami akan menyangka sesuatu yang tidak baik terhadap engkau." Qala, kata Nabi SAW, sesungguhnya syaitan itu berlari di dalam tubuh manusia seperti mana berlarinya darah. Dan sebenarnya saya takut ia mencampakkan sesuatu perasaan yang tidak baik dalam hati kamu berdua. Ataupun beliau berkata sesuatu, bukan sesuatu yang tidak baik, sesuatu saja. Dengan sanadnya Imam Muslim beriwayatkan daripada Ali bin Husain lagi bahawa Safiyah, isteri Nabi SAW, menceritakan kepadanya, sesungguhnya dia pernah pergi kepada Nabi SAW untuk menziarahi beliau ketika beliau sedang beriktikaf di masjid di 10 akhir bulan Ramadan. Dia bercakap seketika dengan Nabi SAW, kemudian bangun untuk pulang. Nabi SAW juga bangun untuk mengiringinya. Thumma dzakara, kemudian perawi menyebutkan makna hadis Ma'mar, yang serupa dengan makna hadis Ma'mar yang tersebut sebelum ini, serupa saja. Qala, katanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya syaitan itu boleh sampai di dalam diri manusia ke tempat sampai darah. Beliau tidak berkata yajri, berlari, tidak. Syaitan berlari, tidak begitu, tetapi boleh sampai. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan, ini tajuk lain pula. Ini tajuk, sesiapa yang pergi ke sesuatu majlis, dia dapati ada kekosongan.
maka hendaklah dia duduk, dia pun duduk di situ. Kalau tidak ada kekosongan, dia duduk di belakang mereka. Itu tajuknya. Dengan syaratnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Aqil bin daripada Abi Waqid Al-Laythi, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang duduk di dalam masjid, ketika itu ada orang ramai bersama beliau. Tiba-tiba tampil ataupun menghadap 3 orang. 2 daripadanya terus mari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang lagi pergi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata perawi, fawaqafa ala Rasulillah. Mereka pun sampai ataupun berdiri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang daripadanya bila nampak kekosongan pada halqah, yakni bulatan majlis itu, dia pun duduk di situ. Yang seorang lagi duduk di belakang mereka. Adapun yang ketiga, dia berpaling pergi. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai, baginda bersabda, "Mahukah kamu aku ceritakan kepadamu tentang 3 orang tadi?" Salah seorang daripada mereka, iaitu yang pertama, dia telah berlindung kepada Allah. Dia telah kembali kepada Allah, pergi kepada Allah. Maka Allah memberi perlindungan kepadanya. Yang seorang lagi malu, kerana itu Allah juga malu kepadanya. Dan yang ketiga, dia berpaling, kerana itu Allah juga berpaling daripadanya. Dengan sanad satu lagi, support tu juga dari segi makna hadisnya, walaupun lafaz dia tu tidak sama. Dan seterusnya, ini tajuk lain pula. Ini bab haram menyuruh seseorang meninggalkan tempat yang harus dia duduk ataupun dia ambil, dan dia telah mendahului orang yang menyuruhnya itu. Ini bab haram menyuruh orang meninggalkan tempat yang sedia diambil olehnya. Begitu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar, daripada Nabi SAW katanya, jangan sama sekali seseorang daripada kamu membangunkan orang lain, membangunkan seseorang, yakni seseorang yang lain, dari tempat duduknya, kemudian dia duduk di tempat itu. Lepas tu dengan beberapa sanad selepas itu, daripada Ibnu Umar juga, daripada Nabi SAW, kata beliau, tidak boleh seseorang membangunkan seseorang yang lain dari tempat duduknya, kemudian dia duduk di tempat itu. Tetapi tafassahu, kamu hendaklah memberi ruang kepada orang lain. Dan tawassa'u, kamu hendaklah berganjak sedikit supaya luas, kesok sikit supaya luas tempat duduk tu, supaya orang lain boleh duduk. Dengan beberapa sanad lagi ni supaya tu juga, tetapi tidak ada disebutkan tafassa'u dan tawassa'u, tu tak ada sebut. Seterusnya, riwayat daripada Ibni Umar lagi, bahawa Nabi SAW bersabda, jangan sama sekali seseorang daripada kamu membangunkan saudaranya, bukan seseorang yang lain tapi saudaranya, yakni jangan sama sekali seseorang daripada kamu menyuruh saudaranya meninggalkan tempatnya. Majlisu fi majlisi, kemudian dia duduk di tempatnya. Ibnu Umar, kalau ada seseorang bangun untuk dia dari tempat duduknya, dia tak akan duduk di tempat orang itu, dia tak akan duduk. Sanad satu lagi supaya tu juga. Akhir sekali, riwayat daripada Jabir, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, jangan sama sekali seseorang daripada kamu membangunkan saudaranya pada hari Jumaat, kemudian dia pergi ke tempat duduknya lalu duduk di situ. Tetapi hendaklah dia berkata,
bagi ruang sedikit. Ifsahu, beri ruang sedikit. Beri ruang. Ataupun kita kata beri ruang sedikit. Kata gitu. Babun idza qama min majlisihi thumma 'ada fa huwa ahaqqu bihi. Ini bab kalau seseorang itu bangun dari tempat duduknya, lepas tu dia kembali semula ke situ, dia lebih berhak dengan tempat duduk itu. Dengan sanadnya Imam Muslim beriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu bangun, dalam hadis Abi Awanah, bila seseorang bangun dari tempat duduknya, kemudian dia kembali ke tempat itu, maka dia lebih berhak dengan tempat tadi. Habis. Kita tengok semula. Hak mula-mula malam ni bab haram. Boleh kita terjemah haram, boleh juga kita terjemah pengharaman. Pengharaman bersunyi-sunyian. Pengharaman itu perintah. Haram itu datang daripada Allah ataupun daripada Rasul. Yang mengharamkannya ialah Allah dan Rasulnya. Di sini Rasulullah dalam hadis. Kita kata pengharaman ataupun haram, boleh juga. Itu hasil daripada pengharaman itu jadi haram lah. Tapi asal tahrim, harrama yuharrimu tahriman, ialah pengharaman, bukan haram. Itu bukan haram. Tapi terjemah tu luah lah, boleh terbuka tu. Asal makna dia, kalau nak betulnya, pengharaman. Kalau haram, hurmah, hurmatil khulwah, khalwah. Itu baru haram, hurmah. Ini tahrim. Tetapi hasil dianya gitulah juga. Supaya yang ni tak boleh, haram, dosa, bersunyi-sunyian dengan perempuan ajnabi, ajnabiyah. Ajnabi kita bahasa Melayu ni ajnabi belakalah. Perempuan pun, tapi kalau Arab tu ajnabiyah, sepupulan tadilah. Kalau perempuan fulana. Kalau bahasa Arab, tapi kita si pulan gitu jelah. Tak ada si pulanah. Orang kita tak guna. Adapun adapun orang kita guna almarhum, almarhumah, itu betul, tak apa. Itu tak apa, memang guna juga. Tapi hak ni tak ni. Hak ni ajnabi, perempuan ajnabi gitu. Jangan kita guna. Tak ada ajnabiyah. Tapi maksudnya lagu itulah, itu dari segi bahasa lah. Dengan perempuan asing, perempuan suku sakap lah, hak boleh menikah dengan dia. Itu maksudnya perempuan asing, hak bukan mahram dengan seseorang. Dan haram juga masuk menemuinya secara sunyi, secara sunyi dan senyap. Haram. Tak boleh. Berdasarkan hadis-hadis ini, di bawah bab ni, di sini ni haram khalwah. Hadis yang mula-mula iaitu riwayat daripada Jabir, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah atau ingat. Itu apa ni, kata-kata untuk memberi peringatan, suruh kita beringat. La yabitanna rajulun, jangan sama sekali, ataupun tidak boleh sekali-kali. Sekali-kali tak boleh. Tak boleh sekali-kali. Bukan tak boleh saja, sekali-kali tak boleh, sama sekali tak boleh. Itu pasal ada nun tu. Nun taukid, apa ni, thaqilah orang panggil tu. La yabitanna. Kalau la yabitan, nun mati. Itu nun taukid khafifah orang panggil. Kuat juga. Hak ni kuat lagi larangan tu. Sebab tu jangan sama sekali, sekali-kali tak boleh.
Sekali-kali itu dia mari situ lah, mari daripada nun itu. Seorang lelaki bermalam, bermalam, tidur di rumah ataupun dekat seorang, dekat tu bukan maksudnya dekat gitu, di rumah lah, di satu tempat yang ada orang perempuan, tak ada orang lain. Inda imra'atin thayyib, dekat, seperti bukan dekat cuma dekat gini, dekat Kuala Lumpur tu ada jual misalnya kata-kata benda ni, dekat lagu tu, makna lagu tu. Di maksud di Kuala Lumpur, bukan makna dekat Kuala Lumpur, hampir dengan Kuala Lumpur tu dak. Situ di sini makna dekat tu, dekat makna lagu tu. Ataupun indah digunakan juga di rumah, tapi tidak semesti di rumah, di mana-mana. Dekat seorang perempuan yang sudah berkahwin, sayyib, sudah berkahwin. Sama ada suami dia tu masih ada, tapi tak ada di rumah, ataupun sudah bercerai, janda. Sayyib itu dengan makna janda, boleh juga. Dekat perempuan janda, boleh juga. Dekat perempuan yang sudah ada suami, tapi sekarang ni sudah bercerai, atau suami dia sudah mati, tapi dia sudah ada dah suami, sama juga maksud dia, janda. Ataupun sudah ada suami, tidak janda lagi, suami dia tak ada di rumah, dia ni sudah ada dah suami. Illa an yakuna nakihan, kecuali kalau ada suami di tempat itu, di rumah itu, au dha mahram, ataupun lelaki yang merupakan mahramnya, yang haram berkahwin dengannya, dengan perempuan. Kecuali kalau ada, boleh orang lain tidur di rumah dia, ataupun di apa-apa tempat dia ada tu lah. Begitu. Satu maknanya seperti ni, kita terjemah saja. Kecuali kalau ada suaminya. Ini kita kena tengok dalam syarah Imam Nawawi. Dia kata hakadha huwa fi nusakhi biladina, lagu ni lah dalam nuskah-nuskah negeri kita ni. Kalau setakat Imam Nawawi tengok, lagu ni nuskahnya, iaitu dengan ya, illa an yakuna nakihan, dengan ya, bukan takun tapi yakun. Dengan makna lagu ni, kalau ya lagu ni, illa an yakuna nakihan, satunya supaya tak di makna dia ni, kecuali kalau ada suami dalam rumah tu, orang hak mari tu bolehlah tidur, kalau nak tidur pun. Makna dia. Kalau dengan dia lagu ni, makna yang keduanya, kecuali yang masuk itu ialah suaminya atau mahramnya. Yang ni hak nak tidur tu lelaki juga, tapi suaminya atau mahramnya, itu tak apa. Itu makna yang kedua. Wa dzakarahu al-qadhi faqala, tapi Qadhi Iyad ada sebut, ada nuskah lain, dia kata illa an takuna nakihan au dzata mahramin. Gitu. Bukan yakun tapi takun, bukan za tetapi zata. Gitu. Kalau kita baca dengan cara lagu saat ni, maksud dianya nakihan itu ialah perempuan itu. Tidak boleh seseorang lelaki tidur sama sekali dekat seseorang perempuan yang sudah ada suami, kecuali perempuan itu ialah isteri kepada orang itu. Gitu. Nakihan itu maksudnya perempuan. Perempuan dan suami dia ada, tak apa.
Dan zata mahramin, kecuali mahram dia. Mahram dia. Tak apa. Dia tu merupakan mahram kepada lelaki yang mari nak tidur di rumah tu. Itu maksud dia. Beza tu. Tak apalah. Dia kata riwayat ini hak Qadhi Iyad sebut ni, dia buat mari hak tu saja, dan dengan tafsiran dia tu kedua-duanya adalah gharib dan mardud. Itu ganjil kata dia. Makna tu agak payah sikitlah. Kita nak pakai kepada lafaz dia tu tak berapa nak sesuai kata dia. Gharib, ganjil, pelik dan tertolak. Imam Nawawi tak saya pakai makna hak saat ni, hak yang ketiga. Hak betulnya ialah mengikut riwayat yang pertama tadi dengan ya tadi. Dengan ya itu ada dua maknanya seperti telah disebutkan tadi. Hak tu hak betul. Maksud dianya, jangan sekali-kali seseorang itu bermalam di rumah seseorang perempuan melainkan dalam keadaan suaminya ada di rumah itu, ataupun di tempat perempuan itu, ataupun mahram perempuan itu ada di rumah. Itu jelas. Tak ada peling-peling maksud dia tu, makna dia tu. Dan itulah yang masyhur dalam riwayatnya, iaitu dengan ya. Dan nakihan itu lebih sesuai sebab ia adalah lafaz muzakkar daripada kita nak kata ia untuk muannas pula. Untuk isteri itu dipakai untuk isteri itu kurang sesuai kata dia. Baiklah. Dia kata para ulama mengatakan sebabnya dalam hadis ni disebutkan perempuan yang sudah kahwin, sudah ada suami dia. Apa? Kalau anak dara boleh ke? Tak ada. Kalau larangan lagu ni seolah-olahnya kepada perempuan yang sudah ada suami. Kalau hak tak ada suami, apanya boleh ke? Tak ada kalau larangan kerah lagu tu. Tak, kata dia. Sebab biasanya perempuan itu boleh dimasuki, senang dimasuki. Itu dia. Senang dimasuki. Kalau kita kata janda, dia orang sudah kahwin, senang. Itu memang banyaklah berlaku kan dalam masyarakat. Dalam masyarakat mana-mana pun boleh kita saksikan sendiri. Senang. Jadi perangai dia pun kurang malu sikit dengan lelaki ni. Dia mudah. Orang nak pergi dengan dia pun mudah menerima orang, mudah. Adapun anak dara tidak lagu tu, dia sifat asal dia tu malu, takut, macam-macam. Adapun janda tidak begitu. Begitu juga ia sudah ada suami, tidak begitu. Ketika suami dia tak ada di rumah, boleh jadi timbul perasaan-perasaan ataupun dorongan-dorongan yang tidak baik di dalam diri dia tu, yang menyebabkan mudah orang nak tidur di rumah dia tu. Mudah. Pasal apa? Sebab dia sudah ada pengalaman, dia sudah ada suami, dia tahu orang lelaki lagu mana. Begitu juga sebaliknya. Sebab tu ya Nabi sebut kerah hak ni. Tapi bukan bermakna anak dara boleh. Tak. Dia nak kalau janda ni pun nak kira biasanya mudah lah. Setara tu pun dia larang anak dara lebih-lebih lagi lah. Anak dara lebih-lebih lagi. Dalam hadis ini dia kata, dan begitu juga hadis-hadis hak selepas ni, ada pengharaman berkhalwah, bersunyi-sunyian dengan perempuan yang bukan mahram, haram. Dan harus bersunyi-sunyian dengan mahram. Boleh. Dengan mahram boleh duduk seorang sama seorang pun tak apa. Dengan mahram, dengan adik-beradik, dengan pak saudara, anak saudara, boleh. Wahadhanil amran, dua perkara ni adalah dua perkara yang sudah ijma' ulama. Semua ulama kata lagu tu, tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Kalau kata ulama Islam,
lagu tu lah. Tak ada ijma'. Ni benda ijma'. Bukan ittifaq dah. Ittifaq tu rendah lagi. Ni ijma'. Tanyalah mazhab mana. Lagu tu lah. Kita sudah sebutkan sebelum pada ni, kata dia, bahawa mahram itu ialah setiap orang yang haram dikahwini oleh seseorang. Tak kira lah lelaki kau alik puan supaya lah. Haram dikahwini olehnya, itulah mahram. Kita sudah sebut dah sebelum pada ni, kata dia. Moga dulu kan ada cerita dah bab nikah ke apa ni. Haram menikah dengannya itu alat ta'bid, buat selama-lama. Buat selama-lamanya, sama-sama. Lagu tu mahram ni. Li sababin mubahin, kerana sebab yang diharuskan. Li hurmatiha, kerana kehormatannya. Itu takrif mahram. Dia kamah situ. Lepas tu dia kata setiap orang yang haram dikahwini oleh seseorang, haram dikahwini selama-lamanya, sama-sama. Jadi kerana sebab yang diharuskan dan kerana kehormatannya. Gapo dia maksud dia? Maksud dia tu dia hura. Kita kata buat selama-lamanya. Ada juga hak haram, tapi bukan haram buat selama-lama. Itu tidak mahram lagu tu. Hak maksud sini mahram ni, hak boleh bersunyi-sunyian ini, iaitu mahram buat selama-lamanya. Haram nikah buat selama-lamanya. Sebab apa saya sebut? Dia kata alat ta'bid, selama-lama, sama-sama. Sebab apa? Ni nak mengeluarkan, nak jaga daripada termasuk dalam takrif tadi, saudara perempuan bagi isteri seseorang itu, makciknya sebelah ayah, makciknya sebelah ibu, dan orang-orang lain lagi yang seumpama mereka. Itu maksudnya. Dan anak dia, seseorang perempuan sebelum dukhul, anak bagi seseorang perempuan yang dikahwini oleh seseorang dan dia belum lagi bersetubuh dengan perempuan itu. Yang ni anak bagi mak tu nikah, seseorang tu nikah dengan mak perempuan tu, tapi belum lagi dukhul, bersetubuh dengan mak dia. Anak tidak haram buat selama-lamanya tu. Baru haram buat selama-lamanya apabila seseorang tu bersetubuh dengan mak dia tu setelah menikah. Barulah si anak tu haram buat selama-lamanya. Sebelum bersetubuh tidak haram buat selama-lamanya. Begitu juga saudara bagi isteri seseorang, saudara perempuan, adik-beradik dia, haram tu pada masa tu dah. Pada masa dia bini dia tu jadi bini dia. Kalau dia bercerai boleh, kalau mati boleh. Adik-beradik dia tu, ini orang panggil tidak haram sama-sama. Haram pada ketika tu saja, tidak selama-lamanya, tidak sama. Begitu juga makcik dia. Kalau seseorang tu bini dia tu masih ada, nak menikah dengan makcik dia tu tak boleh lah. Sekali dengan bini dia tu, tak boleh. Tapi kalau bini ni mati, lepas pada tu dengan mak saudara tak apa. Itu orang panggil haram tu bukan selama-lamanya. Hak mahram, hak boleh berkhaluah ni, hak haram buat selama-lamanya, sama-sama. Bukan hak lagu ni. Hak lagu ni tak boleh. Hak lagu ni tak boleh. Anak saudara dengan pak saudara, mana betul? Bini pak saudara, anak saudara dia tak boleh nikah dengan bini pak saudara tu, sementara pak saudara tu nikah dengan dia tu duduk sekali tu. Kalau mati boleh. Yang ni tidak haram buat selama-lamanya juga. Hal lagu tu tak boleh khaluah. Tak boleh khaluah. Walaupun semasa haram tu, semasa haram nikah tu, tak boleh. Hak selepas tu lagilah tak boleh. Kalau mati pak saudara saat ni ataupun anak saudara saat ni, kalau mati lagilah tak boleh. Kalau ketika ada tu pun tak boleh dah. Lepas tu dia kata
Wa qaulina, dan kata kita, li sababin mubahin, kerana sebab yang diharuskan. Kerana sebab yang diharuskan. Ini nak jaga daripada ibu al-mawtu'ah bisyubhah, seorang perempuan yang diwati dengan syubhah, dan anaknya. Anak bagi seorang ibu yang diwati secara syubhah. Dia kata fa innahu haramun 'ala at-ta'bid. Ini haram sama-sama ni hak lagu ni. Tetapi bukan kerana sebab yang diharuskan. Sebab wati syubhah itu tidak boleh kita nak kata harus atau haram ataupun lain-lain. Yang ini berdasarkan 5 hukum syarak tu tak boleh nak kata. Sunat ke, makruh ke, tak boleh nak kata. Lagu mana ni cerita? Hak ni dia kata ibu perempuan yang diwati secara syubhah. Wati itu maksudnya disetubuhi secara syubhah. Lagu mana? Duduk rumah dia, tiba-tiba dia tidur dalam bilik bini dia, saing kepada bini dia. Katakanlah dia tidur, dia pun kamak ke bini dia, masuk setubuh. Katakanlah gelap lah. Kalau cerahnya nampak, tidak buta. Kalau cerah ni gelap lah, katakanlah adalah gelap. Apa-apa yang jadi lagu tu tersecara lah, andaikan banyaklah kemungkinan tu, boleh gini, tersecara lah tu. Kiranya kalau berlaku begitu, itu perempuan tadi saing kepada bini dia tu telah diwati secara syubhah. Dia kamak ke bini dia, disetubuhi secara syubhah. Dia kamak ke bini dia, rupanya tidak bini dia, orang lain suku sakak. Saing dia tu, saing bini dia, mak dia, tak boleh sampai bila-bila dah nikah. Tak boleh sampai bila-bila dah. Walaupun orang tu wati secara syubhah tadi, nikah dengan mak hak dia wati tu. Wati, kita guna wati lah. Sebab tu kita kata wati-wati ni tak apa sedap nama wati tu kan. Mak kepada perempuan yang diwati oleh seseorang saat ni secara syubhah, haram buat selama-lamanya kepada dia. Tak boleh nak menikah. Tapi haram tadi bukan dengan sebab yang diharuskan dalam syarak. Tak ada harus. Syarak tak pernah kata boleh wati secara syubhah, sehingga kita tak boleh nak kata haram ke. Nak haram lagu mana muka dia tak tahu. Nak kata harus, syariat tidak pernah mengharuskan lagu tu. Sunat ke? Tak kata sunat. Makruh tak termasuk. Itu dia kata tak masuk dalam 5 hukum syarak tu, tak termasuk. Tetapi jadi haram buat selama-lamanya. Begitu juga sebalik hak tadi. Sebalik hak tadi, saya bini dia tu ada anak, dia jadi wati secara syubhah dengan perempuan tu. Anak dia tu, anak perempuan dia, sampai bila-bila haram kepada orang yang mewatinya secara syubhah tadi, sampai bila-bila. Tetapi pengharaman tu haram secara sampai bila-bila tu bukan kerana sebab yang mubah. Tak boleh juga. Hak lagu saat ni tak boleh juga. Jadi tak boleh juga gapo dia berkhaluah dengannya. Sebab apa? Sebab tidak menepati takrif tadi. Baru boleh berkhaluah hak mahram lagu tadi. Ada 2-3 perkara, 2-3 qaid itu. Kalau tak ada hak tu tak boleh. Macam hak saat ni, perempuan yang diwati secara syubhah, atau anaknya, atau emaknya, tak boleh nak khaluah, tak boleh. Cuma hak berlaku tu nak wana sudah jadi takdir. Tu selesai situ. Buk tak boleh dah lah. Tak boleh lah. Gitu. Lepas tu dia kata wa qaulina li hurmatiha, dan kita kata kerana kehormatannya. Apa maksud? Ini nak jaga, nak mengeluarkan hukum mula'anah, suami isteri yang berli'an. Yang berli'an ini haram juga. Suami isteri yang berli'an ini haram juga buat selama-lamanya. Tak boleh nikah. Tapi bukan kerana hormatnya, kerana kemuliaannya, bahkan kerana tagliz, kerana menyusahkan dia, memberatkan hukuman ke atas mereka berdua. Itu bahasa kita ni payah juga. Kadang-kadang kalau kita
Tak ngaji molek, tak faham bahasa dia tu. Terutamanya apabila dia nak hurai sesuatu takrif tu. Tu halus benar lah. Macam di sini. Suami isteri yang berli'an ni lagu mana? Dia kata bini dia telah berjahat dengan orang. Bini dia kata tak. Dia bersumpah. Hak dalam Quran sebut tu kan 5 sumpah. 4 kali sumpah. Dia kata betul lagu tu. Kalau tak betul saya kena laknat. Begitulah. Hak perempuan tu pun 5 kali juga sumpah balas. Baru tak kena hukum. Kalau tidak kena hukum rejam bini dia tu. Kalau tidak kena hukum rejam bini dia tu. Itu orang panggil mula'anah ataupun berli'an. Bila seseorang tu berli'an dengan bini dia, tak boleh nak nikah dengan bini dia tu. Haram. Sebab mahram-mahram tak nikah, haram nikah kan. Jadi bini dia tadi lepas pada tu tak boleh nikah dah dengan dia. Tak ada kata apa nama ni, orang panggil lepas tu habis iddah boleh menikah semula, tak boleh. Bainunah itu orang panggil dalam istilah dia bainunah kubra, bukan bainunah sughra. Kalau bainunah sughra ni lagu mana? Bain, talak, bain, cerai, putuslah. Tapi putus pun boleh nikah lagi, akad nikah lagi, akad nikah semula boleh. Ni bainunah kubra lagu mana? Cerai, talak 3 dah. Tak boleh. Kecuali syarat, ada syarat, kena nikah dulu dengan orang lain, perempuan itu. Lepas tu cerai dengan orang tu baru boleh. So lagi hak ni bainunah kubra, iaitu bila dia cerai secara berlian ni putus dengan sendirinya. Setengah ulama kata putus dengan sendirinya. Dulu kita sudah jumpa dah hadis-hadis berkenaan dengan hak ni, bincang dah khilaf ulama, hak ni kata gini, hak ni kata gini. Setengah kata dak, dia kena cerai juga. Tapi bila cerai ataupun hak kata tidak cerai, putus dengan sendiri, putus tu boleh nikah semula ke? Tak boleh. Selama mana? Sampai bila-bila tak boleh. Tapi tak boleh tu kerana kehormatan dia ke? Tak. Tapi kerana taglif orang panggil, yang ni untuk menyusahkan dia, berat dia. Jangan main-main benda lagu ni. Jangan main-main. Dah kata gitu kepada bini kita, berat tu tuduhan tu. Tak boleh menikah sampai bila-bila dah, kena ingat tu. Sampai bila-bila tak boleh, haram. Kira-kiranya mahram lah. Mahram tu mana haram nikah lah. Tapi haram nikah tu bukan kerana hormatnya, bukan kerana seperti ibu yang mulia, seperti ibu, seperti adik, kerana kemuliaan, kehormatan dia tu sebagai adik-beradik, sebagai ibu hubungannya dengan kita, bukan kerana tu. Tetapi kerana tagliz. Tagliz ni Tuhan tak kena benda lagu tu. Dan kalau ada berlaku juga, hukumnya berat. Tidak layak dah duduk sekali, tak boleh duduk sekali dah. Gitu. Hak mahram-mahram ni hak tidak lagu saat ni. Baru mahram. Hak ada beberapa syarat. Kalau tak cukup syarat, bukan mahram. Yang seseorang itu boleh berkhalwah ataupun bersunyi-sunyian dengannya. Habis itu. Apa ni dalam hadis ni dia sebut tak boleh lah. Duduk di rumah saja kan? Bukan. Sebab tu kita kata bukan di rumah, indah, dekat. Pejabat ada juga. Pejabat kan? Kena beringat pejabat tu. Dia kena buka tu. Apa dia? Lansir dia tu, tabir dia tu. Dia kena buka. Biar pegawai-pegawai rendah halik bawah ni nampak belakang. Bila masuk tu urusan pejabat, semua orang nampak. Cermin, kena pakai cermin. Dia masuk seorang, katakanlah perempuan itu jadi ketua pejabat. Kalau kita dia seorang dalam bilik dia, tak apa. Nak jumpa dengan dia, tak apa urusan. Tapi cermin kena nampak terang. Tak boleh tutup-tutup. Tutup haram lagi. Boleh igak lah atas dasar keluar pun boleh lah tu. Boleh dah tu. Dia tak boleh. Dia kena terbuka. Nampak. Tak boleh tutup lasir dia tu, tak boleh. Tak boleh tutup lasir, tak boleh. Kena buka. Boleh masuk. Ataupun pegawai tu lelaki yang berurusan saat ni ada kerja tu perempuan, serupa juga. Kalau tidak haram selalu, dosa selalu. Dosa tu dosa besar, bukan dosa kecil-kecil. Dosa besar ni
bersunyi-sunyian dengan perempuan ni. Dosa besar. Dan banyak lagi keadaan-keadaan yang lain. Hak datang kereta seorang sama seorang, lagu mana? Akan datang ada bab dia. Hak tu ada bab dia. Itu ada bab dia suku. Hak ni tidak. Selain daripada tu, kenderaan itu dia ada kecuali ada bab akan datang. Imam Nawawi pun buat tajuk ni. Dia kata apa dia tajuk dia? Babu jawazi irdafil mar'atil ajnabiyyah idza a'yat fit tariq. Situ. Itu bab dia. Ini harus menggendong perempuan asing, hak bukan mahram, bila dia penat di tengah jalan. Itu masuk dalam bab tu. Kita sampai situ, kita bincang situ. Lah ni tak sampai situ lagi. Hak ni bab tempat hak bukan dalam perjalanan ni, tempat senyap tetap gitu. Sebab di mana-mana pun boleh berlaku perkara yang tidak baik, perkara yang haram yang lebih besar lagi boleh berlaku. Bukan di rumah saja, di pejabat pun banyak berlaku. Banyak berlaku. Kita duduk dengar semua benda-benda lagu tu kan. Jadi dengan sebab tu kena jaga belaka lah. Jadi indah di sini bukan dengan makna rumah dah. Bukan dengan makna rumah, mana-mana tempat lah. Dan sebut janda ataupun perempuan yang sudah berkahwin itu, kalau hak setara ni pun tak molek, tak boleh, dilarang. Hak anak dara lebih-lebih lagi lah tak boleh. Lebih-lebih lagi lah tak boleh. Bukan maksudnya di sini anak dara boleh, tak, tidak gitu. Lepas tu Nabi SAW, hadis yang kedua riwayat daripada Uqbah bin Amir, Rasulullah SAW bersabda, jangan, iyyakum, itu orang panggil isim fi'il amar, isim fi'il. Jangan kamu masuk menemui orang-orang perempuan. Jangan kamu masuk pergi kepada orang-orang perempuan. Orang-orang perempuan di sini maksudnya bukan kalau ramai perempuan. Kalau ramai tak apa. Hak ni orang-orang perempuan ni secara berasing-asingan, bukan orang perempuan tertentu. Orang perempuan mana-mana pula, ramai lah. Kalau kita pergi seorang-seorang, dekat hak ni ketika dia seorang, dekat hak ni ketika dia seorang, gitu tak boleh. Hak tu hak Nabi SAW larangnya. Kalau masuk pergi dekat perempuan yang ramai dan terhindar daripada fitnah, tak apa hak tu. Ada kerja ke ada apa-apa sebab tak apa. Bila Nabi SAW kata gitu, ada seorang Ansar kata, wahai Rasulullah, lagu mana? Alhamdulillah. Yang ni orang-orang yang rapat dengan suami lah. Lagu mana? Ataupun sebaliknya, orang-orang yang rapat dengan isteri, dekat dengan isteri dari segi hubungan kekeluargaan tu, bagaimana? Nabi SAW jawab, alhamdu al-maut. Orang-orang yang rapat dengan suami ataupun dengan isteri itu mati. Itu mati, dia kata. Hak lagi tu seperti tu juga. Lepas tu dia mari huraian. Huraian Laith bin Sa'ad, tentang makna alhamdu, saudara kepada suami dan seumpamanya, anak beranak dia lah, orang-orang hak dekat dengan dia, yang rapat dengan dia seperti sepupu dia ke dan lain-lain. Itu mengikut Laith bin Sa'ad, iaitu imam orang-orang Mesir. Laith bin Sa'ad ni imam orang-orang Mesir. Kalau di Mesir, mazhab dia ni kuat dulu. Dululah. Alhamdulillah, orang-orang yang rapat, yang dekat dengan suami. Begitu juga sebaliknya, isteri itu mati. Nabi kata al-mautu, mati, maksudnya binasa.
Rosak, punah. Satu makna. Kalau kita tak say takwil, tak say kata dia ni majaz, guna secara majaz ni lagu tu lah. Kecuali kalau kita kata guna secara majaz. Secara majaz ni lagu mana? Kita kata misalnya al-maut itu alhamu al-maut. Al-maut itu sebenarnya jadi khabar kepada mubtada yang mahdzuf. Takdirnya aqibatuhu al-maut. Misalnya. Sebab tu kita terjemah tadi lagu tu. Salah satunya, orang-orang yang rapat dengan suami atau dengan isteri itu, akibatnya ialah merana. Merana. Amalan ni nak royak sikit lah. Merana tu bahasa Melayu, bahasanya bahasa Sanskrit. Maran tu maknanya mati lah. Asal makna dia tu mati. Hak kemuncak merana dalam hidup ni, mati. Hak sedih. Jadi merana bahasa Melayu tu maran. Maran itu makna dia mati. Serupa juga. Akibatnya ialah kematian. Akibatnya ialah merana seseorang. Merana lagu mana? Ni mati satunya. Kalau mengikut hukum Islam, kalau sabit berzina, sebab ni orang rapat ni mudah nak masuk. Kalau orang lain tu kira orang lain suka sakat, ni kalau nak masuk pun mudah. Orang tak kata gapo, orang tak syok gapo-gapo. Tiba-tiba kalau berlaku serupa je hukumnya dengan orang lain pun, iaitu kena rejam sampai mati. Itu mati. Itu merana. Matilah kerana kena rejam. Satu. Yang kedua, mati itu akibatnya ialah serupa dengan mati. Alhamu kal maut. Itu pun takwil belaka tu. Serupa dengan mati. Dari segi mana? Cukup menyedihkan akibatnya. Lagu mana? Dengan cara kalau tak mati tu cerak. Kalau suami dia tahu, jadi cemburu kan, jadi balah kan, jadi gitu-gini, gitu cerak. Kalau tak ada anak, cara tak ada anak lah. Kalau ada anak ramai ada pun susah kan merana. Sedih lah jadi. Itu pun sebabnya tu. Itu maksud al-maut itu. Merana, sedih, susah. Jadinya gitu. Yang kedua. Yang ketiga, alhamu al-maut. Orang-orang yang dekat dengan suami ataupun dengan isteri, itu boleh membawa maut kepada seseorang. Boleh membawa maut kepada seseorang. Boleh jadi kerana sedih sangat, tak suka, tak suka, serabut, orang boleh bunuh diri. Mati juga. Mati juga. Ataupun tidak bunuh diri, dia bunuh kawan tu. Mati juga. Dia bunuh kawan tu. Hak pergi, hak rapat dengan dia, padahalnya anak beranak. Padahalnya hak orang dekat, saya sangat. Tapi boleh jadi dia pun sampai ke peringkat tu. Manusia ni sampai ke peringkat tu, mati juga. Atau dengan makna mati ni sedih, supaya dengan mati tak ada guna hidup. Sebab orang kata hidup supaya mati. Mati tu bukan maksudnya mati, tak mati. Kalau berlaku gitu pun tak mati, tapi tak ada makna. Tak ada makna. Itulah yang menyebabkan seseorang tu kadang-kadang jadi bawa diri sendiri. Tak sini kau sokmo dah. Seriknya. Lagu tu lah. Tak percaya belaka. Semua orang perempuan tak boleh harap. Semua orang lelaki sebaliknya, orang perempuan. Semua orang lelaki tak boleh harap. Itu akibatnya. Sampai mati. Sampai mati gitu. Mati juga. Ada kaitan dengan mati juga. Jadi serik tu serik sambungan sampai ke mati. Mati juga. Tengok. Dia sebut-sebutin alhamu al-maut. Rekah. Tapi makna dia tengok boleh pergi jauh. Boleh pergi jauh. Dan memberi kesan yang mendalam. Kalau kita sudah tahu dah gitu akibatnya, jangan buat. Jangan buat. Sebab apa? Sebab akibat dia sangat buruk kepada kita. Jangan memulakan cerita tu.
Dengan cara apa? Kita kawal, ikut hukum, baru tidak berlaku begitu. Habis itu, lepas tu cerita Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia kata ada beberapa orang Bani Hashim pergi berjumpa dengan Asma binti Umais. Asma binti Umais ni pada ketika tu dia jadi bini kepada Abu Bakar. Mula-mula dia jadi bini kepada Ja'far. Hijrah ke Habsyah. Lama lah pergi sana. Daripada tahun yang keempat kenabian, kira-kira pada masa tu tahun keempat kelima kau, pergi hijrah. Balik tahun yang ketujuh hijrah, baru balik, mari ke Madinah. Itu Asma binti Umais. Duduk dengan Ja'far lah, boleh anak beberapa orang dengan Ja'far. Lepas tu Ja'far mati dalam perang kan. Ja'far mati dalam perang tu. Lepas tu nikah dengan Sayyidina Abu Bakar pada tahun yang ke-9 selepas perang Hunain. Itu cerita. Lepas pada tu Sayyidina Abu Bakar mati, lepas pada Nabi SAW dia mereta dah 2 tahun lebih ya. Sayyidina Abu Bakar ni tak lama mereta. Tetapi kesan dia tu semua akui. Zaman Sayyidina Umar jadi istimewa, jadi hebat, jadi kemah tu sebab jalan tu, tanah tu dia yang perata. Zaman Sayyidina Abu Bakar 2 tahun lebih. Lepas pada mati Sayyidina Abu Bakar, siapa yang menikah dengan dia? Sayyidina Ali menikah dengan Asma binti Umais. Ni ketika cerita ni ketika dengan Abu Bakar. Abu Bakar tak ada rumah. Lepas tu dia balik kata, dia tidak senang hati. Tak suka. Dia pun sebutlah, royaklah kepada Nabi. Dia merasa tak sedap. Tapi tak ada apa, dia tak ada kata benda tak molek berlaku dah. Saya tak kata gitu, cumanya saya merasa tak sukalah. Ini sifat orang yang selamat. Dia kena ada sifat. Tujuan Imam Muslim mari ni cara nak selamat. Ketua keluarga dia kena ada sifat lagu ni. Kalau tak ada sifat lagu ni, tak apa berlaku. Berat. Orang panggil dayus. Bukan zaman lah ni hak teruk, lebih teruk lagi. Dia suka pula tengok bini dia dengan orang lain. Ada siapa begitu teruk. Bukan orang kafir. Kalau orang kafir tu tak kira dah. Orang Islam ada siapa begitu, tak kira. Hak nak baru selamat, dia kena seperti Sayyidina Abu Bakar. Dia sensitif, dia berasa. Tak suka tu tidak semesti cemburu buta tak tentu kalau dah. Tak cemburu tak tentu kalau. Asma ni lah, bila Fatimah sakit, bini Sayyidina Ali, Fatimah tu anak Nabi, bila sakit, Asma ni lah Sayyidina Abu Bakar lah suruh dia pergi caranya pada Fatimah. Dia jadi jururawat, kita kata. Dia tempat dia. Pasal Sayyidina Ali tu ada, tak cemburu. Bukan cemburu buta. Itu tempat dia, masa dia. Nak khidmat. Kalau tak pergi khidmat rumah dia, takkan nak klik rumah kita. Pasal dia dah. Tengok, dia tak cemburu situ. Tapi sini itu tanda orang yang selamat keluarga dia. Kalau lagu ni, kalau tidak selamat ni tak apa berlaku. Teman orang pun tak apalah. Dia gendong nak klik lah, tak apa. Dia tu dapat kau bukan orang lain, jiran kita je. Kecek lagu. Tak boleh. Kena ketak masalah ni. Kena ketak baru selamat. Kalau tidak, boleh jadi perkara yang tak molek. Bila kena tu kan, merana lah. Sampai bila-bila. Nabi SAW kata Allah telah membersihkannya. Memang tak ada gapo pun. Asma binti Umais ni sepomu kata tu lah. Sepomu kata tu memang tak ada gapo pun. Tapi Rasulullah SAW faham Sayyidina Abu Bakar ni memang seorang yang baik, seorang yang tajam fikiran dia, jauh fikiran dia. Dia kata tu Nabi SAW ambil kira, ni benda bahaya. Nabi SAW naik atas mimbar. Lepas pada tu dia pun kata, jangan sekali-kali siapa pun lepas hari ni masuk pergi berjumpa dengan perempuan yang tak ada suaminya di rumah. Jangan lepas pada hari ni, kecuali kalau ada bersamanya seorang lelaki ataupun 2 orang lelaki. Kata ni ramah ni buat apa je. Ramah pun kalau suami tu, seorang isteri tu, kalau dia tahu suami dia tidak suka ramah ni,
dia kena melera. Tetapi kalau ramah ni, Nabi SAW letak syarat tu. Kalau ramah kira-kiranya selamat dah, tak apa. Ada keperluan lah tu. Kalau bersama seorang, tak boleh. Kalau dua orang yang dipercayai, tak apa dah. Kalau lebih ramah lagi, lagilah molek. Setengah-setengah ulama kata tak boleh, nak kata dua boleh jamin, tiga boleh jamin. Ini bergantung kepada keadaan. Ada juga 2-3 orang, 4 orang pun kita tak jamin. 2 orang pun kita jamin, tak apa. Gitulah kaedahnya cara dia kalau nak masuk 2. Itu jalan yang selamat. Sebab kita tak tahu ke mana-mana pun fitnah tu nak mari. Daripada kita ke, daripada perempuan tu ke, ataupun daripada orang lain yang nak memerangkap kita. Yang nak memerangkap kita buat kes macam-macam. Terutama zaman learn ni kan, dunia politik kan. Dunia politik macam-macam, boleh berlaku macam-macam. Dengan sebab itu kena jaga. Tutup belakang pintu, barulah tak kena. Setara tu pun kadang-kadang ada lagi. Kalau hak Tuhan takdir atas dia tu nak pergi kena, tapi kok mana-mana pun kuat balik kita dah. Setelah kita jaga ni, ni dia nak ayat, ni syarat dia. Kalau ramai pun dah macam Sayyidina Abu Bakar, orang yang bijak, dia berasa tak senang hati, kena ambil kira lah tu. Isteri tahulah lagu mana. Ada juga orang yang seorang pun tak apa, dia percaya. Asal ada anak dia, tak apalah. Seorang pun tidak kata kalau seorang mari di rumah tak boleh naik atas rumah. Tak. Ada anak, ada siapa-siapa orang lain terbuka, patut kecek dalam masa yang munasabah, boleh. Cumanya hak tu bahaya. Tahap bahaya lah tu. Kalau kita nak kata kuning ke merah, no? Bahaya. Hak moleknya tak sah. Kena 2 orang. Ataupun kalau seorang misalnya dalam pejabat, seorang memang dalam bilik tu, tapi ramai luar ni duk nampak tu. Lagu tu tak apa. Masuk jumpa tu seorang, tetapi orang nampak. Orang nampak. Tak apa lagu tu. Ada pun kalau kita kata tak apa dia seorang tutup pun, pasal ada CCTV. Tak boleh. CCTV tu orang boleh punah lagi, boleh sembuh cat macam-macam kan. Boleh buat belakang, boleh pisah lagi, tak boleh rusak kok. Tidak sabit kita buat kadang-kadang, siapa-siapa buat kadang-kadang dia rusak, boleh jadi tak boleh. Tak boleh jamin waktu tu. Hak boleh jaminnya orang, hak boleh jadi saksinya orang. Hak tu jadi bukti sokongan je. Hak tu bukti sokongan. Tak apalah. Lepas tu tajuk lain dah. Tajuk ni nampak kaya tak ada kena sekat tu dulu lah. Dah baca banyak tadi, sekat tu dulu. Wallahu'alam.